Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. La ilaha illa ant subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma walhamdulillah mutirna bifadlika wa rahmatik. Allahumma barik lana fi rizqina wa fi amwalina wa fi hayatina. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a mubarakah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita menyambung perbincangan kita daripada kitab Fiqhus Sunnah tulisan Al-Imam Said Sabiq rahimahumullah. Pada pertemuan kita yang lalu, kita sedang dan masih lagi bincangkan mengenai bab zakat. Telah kita kupaskan bersama mengenai zakat mahar perkahwinan. Bagaimana dan bila ianya wajib dizakatkan. Minggu lalu juga telah kita kupaskan mereka-mereka yang menyewa bilik, menyewa rumah dan sebagainya. Rumah tersebut, bilik tersebut tak perlu kita zakatkan nilai harta rumah itu. Jadi kalau rumahnya itu yang kita sewakan nilainya $1 juta atau bilik yang kita sewakan yang kita tinggal, bilik tersebut di dalam rumah 5 bilik atau eksekutif atau jumbo sekalipun yang valuationnya 700,000 atau 900,000, nilai rumah itu tidak perlu kita zakatkan. Harta wang yang kita perolehi daripada sewaan rumah tersebut, nescaya kita apabila telah cukup haul dan cukup nisab, kita zakatkan harta itu, dikumpulkan bersama dengan harta-harta kita yang lain. Jadi dikira sebagai zakat harta kita. Alhamdulillah. Di mana kita berhenti pada pertemuan yang lalu? Muka surat 283. Dah masuk bab ke-7? Belum masuk? Landasan hukum. Okey, baik. Hari ini kita menyambung perbincangan di muka surat 282 bab ke-7. Perbincangan seterusnya di dalam bab zakat. Jadi kalau kita katakan kalau bab zakat tu macam asli zakat saja. Akan tetapi perbincangan kita walaupun dalam bab zakat ianya agak mendalam, di mana kita perlu kupaskan beberapa perkara-perkara yang sangat mustahak. Dan alhamdulillah telah kita bincangkan banyak perkara-perkara yang ada hubung kait dengan zakat, dan ada sebahagian perkara itu bukanlah setakat bab zakat, akan tetapi ianya ada kena-mengena dengan perkara-perkara sampingan. Alhamdulillah. Hari ini perbincangan kita seterusnya adalah di dalam masalah bab zakat perniagaan. Zakat perniagaan adalah satu perkara yang menarik kerana dewasa ini, boleh dikatakan hari ini ramai di antara kita yang berniaga. Ada yang berniaga secara full time, ada yang berniaga secara part time, dan ada yang berniaga sebagai sukarela, happy, sebagai hobi. Ada yang berniaga dengan barang sampai jutaan dolar, ada yang ratusan ribu dolar, puluhan ribu dolar, ada yang sedikit-sedikit. Jual tudung, jual kasut, jual beg, ada yang jual kuih raya, ada yang jual lauk pauk saja, home based business. Persoalan, adakah itu perlu dizakatkan? Kerana secara tak langsung ianya adalah satu perniagaan.
Bagaimanakah pula mereka-mereka yang berniaga sendiri dengan menghantar barang dari rumah ke rumah, sama ada buat dispatch rider sebagai part time atau buat penghantaran makanan sebagai contoh Grab, Foodpanda dan sebagainya. Itu juga satu bentuk perniagaan. Bagaimanakah pula mereka-mereka yang berniaga sebagai contoh dengan memberi khidmat-khidmat tertentu. Saya ni berniaga suka-suka sajalah. Saya kadang-kala sediakan khidmat urut. Orang beranak saya urut. Jadi itu juga satu bentuk perniagaan. Saya tak perlu kerja full time, saya buat urut-urut orang jadi part time. Tetapi ada pendapatan. Bagi saya adalah bisnes sendiri. Bagaimana perkara-perkara tersebut, adakah ianya perlu dizakatkan, dan kalau perlu dizakatkan bagaimana nak mengira nisab dan haul, dan bagaimana nak kira jumlah yang perlu dizakatkan. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, secara umum mengenai zakat perniagaan, jumhur ulama mengatakan perniagaan itu, harta perniagaan wajib dizakatkan. Cuma tetap ada sebahagian ulama yang mengatakan tak ada istilah zakat perniagaan. Istilah zakat perniagaan tak ada. Ada adalah zakat-zakat yang telah kita sebutkan. Zakat harta kita dan sebagainya itu ada. Tetapi zakat perniagaan ada tak sesuatu yang dikatakan zakat perniagaan? Sebahagian ulama katakan no such thing. Ya, jadi kita faham ada khilaf di antara ulama mengenai zakat perniagaan. Baik. Secara ringkas, penulis mengatakan di muka surat 282 dengan tajuk zakat perniagaan. Awalnya mengenai hukum. Penulis mengatakan majoriti ulama, jumhur ulama daripada kalangan para sahabat, tabi'in dan fuqaha mewajibkan untuk mengeluarkan zakat perdagangan. Mengeluarkan zakat perdagangan, yakni zakat perniagaan. Kenapa kita sebutkan majoriti ulama? Kerana seperti mana saya katakan, bukan semua ulama katakan wujudnya zakat perniagaan. Jadi ada khilaf, maka penulis mengatakan majoriti, jumhur ulama katakan perniagaan itu wajib dizakatkan. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Abu Daud, Imam Baihaqi dan Samurah bin Jundub, di mana beliau mengatakan, amma ba'du, setelah itu, fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'muruna an nukhrija sadaqata min alladhina nu'adduhu libai. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami mengeluarkan dari sebahagian mengeluarkan dari barangan yang kami sediakan untuk dijual belikan. Yakni Nabi SAW menyuruh para sahabat mengeluarkan sedekah daripada barangan yang ingin dijualkan. Sedekah itu adalah zakat. Jadi ini menunjukkan dalil bagi pihak jumhur ulama yang mengatakan wujudnya zakat perniagaan. Ad-Darul Qutni dan Baihaqi meriwayatkan daripada Abu Dzar bahwasanya Nabi SAW bersabda, diwajibkan zakat pada unta, kambing, lembu dan perabot rumah. Baik. Jadi ini menunjukkan dalil bahawasanya Rasulullah mengatakan fil ibli sadaqatuha, untuk unta, barang siapa yang mengembala, yang memiliki unta, ada zakatnya. Wa fil ghanami sadaqatuha, dan bagi siapa yang memiliki kambing, ada zakatnya. Wa fil baqari sadaqatuha, dan barang siapa yang memiliki lembu, ada zakatnya. Dan juga dalam perabot rumah juga ada zakatnya. Ustaz, kat rumah saya ada perabot-perabot kena zakat ke tidak? Bukan maksud perabot yang kita pakai, tetapi perabot di sini adalah perabot yang kita gunakan, yang kita ada untuk dijual belikan. Begitu juga kalau kambing yang kita ada 1 ekor dan sebagainya untuk kita mengembala kambing taklah. Kalau orang gunakan kerbau katakan untuk membantu dia sawah padi, maka kerbau itu tak perlu dizakatkan.
Tapi zakat kerbau, kambing, lembu, nanti kita akan belajar. Zakat binatang ternakan hanya wajib apabila telah cukup nisab dan haul. InsyaAllah akan kita kupaskan. Baik. Jadi daripada sini dalil menunjukkan untuk barang-barang perabot, yakni barang-barang yang diperniagakan perlu dizakatkan. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Ubaid, Darul Qutni, Baihaqi dan Abdul Razzaq meriwayatkan daripada Abu Ammar bin Hamas dari bapanya, di mana beliau mengatakan, aku menjual alat-alat yang terbuat dari kulit dan barangan perniagaan. Tiba-tiba Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu melewati di sisiku dan berkata, keluarkanlah addi sadaqatuhu malik. Addi sadaqatu malik. Tunaikan zakat hartamu. Maka aku berkata, ya Amirul Mukminin, ini hanya kulit. Dia menjawab, kira berapa harganya, lalu keluarkanlah zakatnya. Jadi sahabat tadi, lalu Umar, lalu di hadapannya Umar katakan, tunaikan addi sadaqatuhu, sadaqatu malik, tunaikan zakat hartamu itu. Dia katakan, ini hanya kulit ya Rasulullah, ya Umar, ya Amirul Mukminin, kulit. Tetapi kulit itu awak perniagakan. Apa saja barang perniagaan, maka kena tunaikan zakat. Ini antara dalil-dalil bagi mereka yang mengatakan dalam perniagaan ada zakat. Kalau kulit kena zakat, bagaimana dengan tudung, bagaimana dengan handbag, bagaimana dengan kuih-muih dan sebagainya? Mungkin lebih bernilai daripada kulit kambing, kulit lembu yang dia kumpul-kumpul. Cakap pasal kulit mungkin orang bandar, orang Singapura tak fahamlah. Jadi ketika ibadah korban tu, dulu kalau saya pergi kawasan Indonesia dan sebagainya, selepas kita sembelih, bulu dia, kulit dia semua letak tepi. Kulit kat sini, kaki letak sini. Jadi yang kulit-kulit tu dia kumpul, bulu je dia kumpul, kemudian dihantar ke sebahagian tempat. Kalau kat Singapura dah memang dibuanglah, kotor lagi nak dibersihkan pun susah. Tetapi mereka gunakan itu, mereka recycle, bersihkan kulit itu. Ada yang buat kasut, ada buat gendang dan sebagainya. Oh, subhanallah. Jadi ianya bernilai. Walaupun untuk kita kurang nilainya, tetapi sebagian golongan ianya bernilai. Selagi mana ianya bernilai, ianya tu harta. Harta yang boleh dimanfaatkan. Kalau harta yang boleh dimanfaatkan yang dijual, maka ianya itu adalah perniagaan. Maka Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menyuruh temannya tadi untuk mengeluarkan zakat. Pengarang Al-Mughni, Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahumullah berkata, kisah seperti ini amat masyhur dan tidak ada yang mempertikaikan di kalangan ulama. Oleh sebab itu, ia dianggap sebagai hampir kepada ijma'. Dalam pada itu, mazhab Zahiri berpendapat, namun mazhab Zahiri berpendapat tidak diwajibkan mengeluarkan zakat pada harta perniagaan. Seperti mana saya katakan, ada sebagian golongan ulama yang mengatakan zakat perniagaan tidak ada. Kenapa tidak ada? Habis yang disuruh-suruh ni apa? Nanti kita akan bincangkan secara umum zakat perniagaan tu adalah zakat harta. Jadi istilah saja zakat perniagaan, tetapi hakikatnya harta kita akan kita kupaskan insya-Allah. Imam Rushdi berkata, punca perselisihan pendapat antara ulama adalah persoalan bolehkah mewajibkan zakat berdasarkan pada qiyas di samping perselisihan pendapat mereka tentang sahih atau tidaknya hadis yang di atas tadi, hadis Samurah dan juga hadis Abu Dzar. Qiyas yang menjadi pegangan jumhur ulama adalah barangan yang disediakan untuk perniagaan merupakan harta yang dimaksudkan supaya berkembang. Oleh itu, dia sama halnya dengan ketiga jenis harta yang disepakati ulama kewajipan zakatnya, yakni tanam-tanaman, binatang ternakan dan harta emas dan perak. Jadi harta emas dan perak ni harta kita. Barang-barang yang kita jual ni pun harta kita. Kalau harta emas dan perak kita kena zakatkan, barang-barang ni juga kita kena zakatkan. Sama ada kena zakatkan ke tidak, itu yang menjadi perselisihan ulama.
Di dalam kitab Al-Manar dinyatakan, jumhur ulama menyatakan wajibnya zakat barang-barang perniagaan. Apa juga barang yang kita perniagakan wajib dizakatkan. Meskipun tidak dijumpai keterangan yang terang dan jelas, tegas dari kitab dalam Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW. Tetapi dalam masalah ini terdapat beberapa riwayat yang saling menguatkan antara satu dengan yang lain dengan pertimbangan yang bersandarkan kepada nas, bahawasanya barang perdagangan yang diniagakan bertujuan meraih keuntungan adalah sama dengan wang, emas dan perak, di mana kewajipan zakat adalah berdasarkan pada harga atau nilainya. Berbeza hanya jika nisab tersebut berubah dan tidak menentu antara nilai iaitu wang dan benda iaitu barang. Jadi masalahnya di sini tak ada dalam Al-Quran secara terang dan jelas di mana mewajibkan zakat perniagaan. Tak ada. Akan tetapi ulama kias, kita ada wang, katakan kita ada wang $10,000. Wang. Cukup nisab, cukup haul, kena zakat. Pada masa yang sama, kita berniaga. Kita ada handbag yang mahal-mahal. Nilai handbag tadi $50,000. Jadi, dan handbag ini yang kita jual akan meraih keuntungan. Maka ulama kiaskan, kalau harta ini kita kena zakatkan, ini juga berupa harta. Maka dikiaskan, maka kita kena zakatkan. Cuma masalah sebagian ulama mengatakan secara umum asalnya barang yang kita pakai, kita beli untuk pakai tak perlu dizakatkan. Sebagai contoh, saya tanya teman-teman, para jemaah, kalau kita katakan kita ada 1-2 handbag, takkan nak zakat, 1-2 untuk kita pakai. Bagaimana kalau kita ada 20? Bagaimana kalau kita ada 30? Maka persoalan, kita buka lemari kita bagi kaum muslimat, kat dalam lemari ada berapa banyak tudung? Kurang daripada 10 atau lebih daripada 10? Lebih daripada 20 tudung. Lebih daripada 30 tudung. Betul? Jadi, begitu juga orang yang ada handbag, awak ada 30 tudung, saya ada 30 handbag, maka kena zakat tak? Maka saya ada jam 30 jam, kena zakat tak? Awak ada 1-2 jam. Jadi setiap orang mempunyai hobi yang berbeza-beza, mempunyai harta yang berbeza-beza. Jadi persoalan di sinilah ulama kiaskan ini bentuk harta nak kena zakat ke tidak. Walaupun secara umum tak ada dalil dalam Al-Quran yang mengatakan wajib keluarkan zakat perniagaan. Akan kita kupaskan nanti lebih mendalam insya-Allah. Jadi penting yang kita nak fahamkan adalah ulama berselisih pendapat mengenai barang-barang yang kita jual kena zakat ke tidak. Ini kita nak kena faham. Jumhur ulama katakan wajib zakat. Ada sebagian ulama katakan tak wajib zakat. Jadi persoalan, sebagian ulama yang katakan tak wajib zakat, diguna pakai tak hujah mereka? Seandainya zakat perniagaan tidak wajib, tentulah semua atau sebilangan besar dari peniaga dapat meniagakan wang mereka dan mencari hela agar nisab wang, emas dan perak tidak sampai kepada 1 tahun. Hingga dengan demikian mereka tidak perlu mengeluarkan zakatnya untuk selama-lamanya. Jadi maksudnya kalau zakat perniagaan tak ada, orang yang ada duit, in order tak nak bayar zakat, apa dia buat? Okey, kita beli barang, duit kita beri order banyak barang. Lepas tu cukup haul tu 12 bulan. Sampai bulan ke-11, belanjakan semua. Majoriti duit dia belanjakan, beli, bulan depan jual balik. Jadi tak perlu bayar zakat. Jadi maksudnya ada orang akan cari hilah sedemikian. Intipati permasalahan adalah Allah Subhanahu Wa Taala telah mewajibkan zakat pada harta orang kaya untuk membantu fakir miskin. Maka namun kita kena lihat, asalnya zakat tu adalah untuk tujuannya apa? Tujuannya adalah di alam maya ini, di alam dunia ini, di atas permukaan bumi ini tidak dinafikan ada orang kaya dan ada orang miskin. Reality, ada tak?
Ada. Dan Allah Subhanahu wa taala nak orang kaya membantu orang miskin. Jadi intipati permasalahan penulis katakan adalah Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan zakat pada harta-harta orang kaya untuk membantu fakir miskin. Orang-orang yang senasib dengan mereka dan membangun kepentingan ummah. Jadi harta orang kaya tu bukan milik mereka saja, jangan kumpul saja harta, tetapi bantu orang miskin dan senasib mereka dan membantu masyarakat awam. Manfaat zakat bagi orang kaya adalah membersihkan, mensucikan diri mereka, menghapuskan sifat lokek, kedekut, menghiasinya dengan rasa santun terhadap orang yang malang dan golongan-golongan yang tidak berupaya lainnya daripada kalangan orang-orang yang susah, di mana kita memiliki sifat prihatin, kena fikir masalah ummah, kena fikir ada di kalangan masyarakat yang susah. Membantu bangsa dan negara di dalam mengatasi semua kepentingan masyarakat. Jadi kita kena bantu masyarakat. Ini secara umum pengajian atau antara tujuan agama mewajibkan zakat. Bagi golongan fakir miskin dan lain-lain pula, zakat merupakan bantuan yang akan menolong mereka menghadapi kekejaman hidup. Di samping dia dapat membendung pelbagai bentuk gelojak sosial yang membahayakan seperti penimbunan harta kekayaan pada segelintir kumpulan tertentu sahaja. Sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-firman Allah Taala ketika membasahi hikmah pembagian harta rampasan. Jadi contoh pada jemaah, jadi itu adalah antara tujuan kenapa agama Islam mewajibkan umatnya memberi zakat. Orang kaya tetap membantu orang miskin. Orang miskin ditakdirkan mereka miskin, ada saluran mereka mendapat sebahagian harta untuk mereka menyara hidup. Tak wajar dan tak boleh dalam sebuah masyarakat adanya golongan orang yang miskin sampai mati kelaparan. Sedangkan ada orang kaya yang kekenyangan, makan melimpah ruah. Jadi kalau ada kepincangan sedemikian, sistem ada yang tak betul. Baik. Kalau kita renungkan dalam masalah harta rampasan, ketika peperangan ada harta rampasan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, la yakuna daulatan bainal aghniya'i minkum, agar peredarannya tidak terbatas di kalangan orang-orang kaya antara kamu saja. Jadi dalam harta rampasan juga ada pembahagian-pembahagiannya. Maka logikkah para peniaga dan sebagian besar kekayaan umat boleh dikatakan berada di tangan mereka akan dikecualikan oleh ayat tersebut dan tidak termasuk ke dalam arahannya ayat di atas. Jadi perbincangan ulama penulis di sini adalah jumhur ulama mengatakan wajib mengeluarkan zakat perniagaan, walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan tak wajib zakat perniagaan. Maka penulis nak menolak hujah golongan ulama yang mengatakan tak wajib, tak ada wujudnya zakat perniagaan. Baiklah, kita akur, kita mengetahui dalam Islam, jumhur ulama mengatakan apabila seorang meniaga wajib dizakatkan. Baik, persoalan, bagaimana nak dizakatkan? Bagaimana nak mengira? Bagaimana nak keluarkan zakat? Kita meniaga sambil-sambilan, home based business, jual kat Lazada, jual kat Shopee, jual kawan dengan kawan. Bagaimana nak bayar zakatnya? Baik. Muka surat 285. Bilakah suatu barangan dikategorikan sebagai barang perniagaan? Okay. Pertama sekali, apabila kita katakan di sana ada zakat perniagaan, benda yang kita meniagakan wajib dizakatkan. Maka masalah ini yang utama sekali, pertama kita nak identify. Ini barang ni barang perniagaan ke tak barang perniagaan yang ni nak dizakatkan. Macam kita katakan tadi, buka lemari kita ada lebih daripada 20 helai tudung. Kawan kita ada lebih daripada 20 buah jam tangan. Kawan kita lagi ada 20 lebih
handbag. Mana satu yang nak dizakatkan? Tudung tu, kita beli tudung untuk jual ke untuk pakai? Untuk pakai. Kalau saya beli untuk pakai, kena zakat ke? Jam tangan yang awak ada 20, 30, awak beli untuk jual ke untuk pakai? Ada dua orang. Satu orang, dia beli jam tangan, nak pakai hari-hari. Senin pakai jam tangan ini, Selasa pakai jam tangan itu, hari Rabu pakai jam tangan. Senin dia pakai submarine. Selasa dia pakai blue apa? Ada Rolex color biru cantik, saya tak ingat nama dia. Rabu dia pakai macam-macam jam tangan. Satu lagi pula dia ada 20, semua dia tak pakai. Dia cuma minat collection. Dia simpan. Ini old punya jam tangan. Satu Longines, satu Tissot, satu Rado. Apa lagi? Semua yang jam lama-lama lah. Ya? Titoni. Satu yang tempat sini apa? Rolex. Rolex tak ada jam tangan, tu kamera. Baik. Semua disimpan. Awak simpan ni pasal apa? Saya simpan pasal minat. Kena zakat ke tidak? Awak nak jual ke tidak? Saya tak nak jual. Tapi kalau orang offer saya harga tinggi, saya jual. Nanti lepas 20, 30 years, dah jadi benda antik, saya nak jual. Kena zakat tak? Ni perkara-perkara yang nak kena analyze ni. Jadi pertama sekali kita nak kena tengok benda apa yang dizakatkan. Bilakah suatu barangan dikategorikan sebagai barang perniagaan? Penulis mengatakan, menyungkil daripada kitab Al-Mughni, tulisan Al-Imam Ibn Qudamah. Pengarang kitab Al-Mughni, Al-Imam Ibn Qudamah berkata, suatu barang tidak dapat dikategorikan sebagai barang perniagaan melainkan adanya dua syarat. Jadi kalau kita nak katakan barang ni barang perniagaan, kena ada dua syarat. Mengikut penulis kitab Al-Mughni, Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah. Beliau mengatakan, apa syaratnya? Pertama, hendaklah dia menjadi hak milik dalam erti sebenarnya. Seperti hasil daripada jual beli. Daripada perkahwinan, suami berikan hadiah, isteri berikan hadiah. Khuluk, memperoleh hadiah, hibah, wasiat, rampasan perang dan hasil usaha yang dihalalkan. Jadi pertama sekali, barang ni mana awak dapat? Awak dapat secara halal dan menjadi milik kita. Awak dapat milik orang hadiahkan ke, awak beli ke, awak diwasiatkan ke, awak dapat, yang penting awak memilikinya dengan cara yang halal dan awak telah pun memilikinya penuh. Sebab barang yang bukan hak milik tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Niat berniaga saja tidaklah memadai apabila seseorang tidak memiliki barang. Kerana masalah ini berbeza dengan berpuasa. Banyak cara untuk memiliki sesuatu barang. Ada kalanya dengan cara penukaran. Seperti halnya jual beli, dan ada kalanya pula melalui penukaran seperti harta warisan. Yang tanpa melalui penukaran. Harta warisan. Seseorang meninggal dunia, dia mewarisi harta dan dia punya dah. Kesemua ini merupakan cara pemilikan dan dia wajib mengeluarkan zakatnya apabila diperniagakan. Jadi syarat pertama apa? Barang yang awak miliki itu milik awak, full stop. Milik secara halal, full stop. Maka ni kriteria pertama. Nescaya apa juga barang yang awak bukan memilikinya, ini kawan awak suruh pegang, tak wajib zakat. Ini kita ada, tak wajib zakat. Ustaz, saya ada kedai. Satu orang, dia nak buka kedai, dia pergi Thailand, dia beli satu kontainer barang. Dia pergi China, dia beli satu kontainer barang. Semua barang-barang dia. Ni dah barang dia ke tidak? Barang dia. Masuk dalam syarat ini tak? Masuk dalam syarat ini. Kerana dia telah pun memilikinya. Satu lagi orang, dia buka kedai, dia tak ada modal besar, dia telefon syarikat sana, aku buka kedai, aku nak jual barang. Engkau supply barang, kau supply barang, letak barang kat sini. Kalau jual, aku bayar. Kalau tak jual, aku return. Masuk syarat sini ke tidak? Maka barang ini miliknya milik siapa?
milik tuan punya sana. Dia dah beli ke tidak? Kawan dia yang pertama pergi China, pergi Thailand beli satu kontainer, dia beli, dah milik dia. Tu dia punya harta kat kedai. Tetapi yang B ni, supplier hantar, dia tak memiliki, supplier punya. Dia ambil dalal dengan apa juga cara. Kalau jual, supplier tu kasih dia 30%. Kalau tak jual lepas 60 hari katakan, take back, hantar barang lain. Maka dalam senario kedua, barang-barang kat kedai tadi tak wajib dizakatkan. Kenapa? Adakah harta dia? Bukan harta dia. Dia hanya wajib zakat harta yang dia miliki. Jadi Imam Ibn Qudamah sedang identify barang-barang yang dikatakan wajib zakat ke tidak wajib zakat. Baik. Syarat kedua. Syarat kedua, di samping menjadi hak milik secara hakiki, jadi itu dah memang milik dia secara hakiki, maka barang tersebut mesti diniatkan untuk diperniagakan. Jadi dia beli itu memang untuk diperniagakan. Jika tidak demikian, maka tidak menjadi barang yang diperniagakan meskipun baru berniat setelah perniagaan dijalankan. Maka yang penting, yang senario A tadi, dia pergi Thailand, dia beli satu kontainer. Dia pergi China, dia beli satu kontainer. Apa pasal nak banyak-banyak? Pasal nak diperniagakan. Maka jatuh zakat perniagaan di situ. Kalau cukup nisab, cukup haul. Yang kita ni, saya ada satu lemari tudung. Saya beli, saya nak pakai. Maka kena zakat tak? Maka syarat kedua tak terkena kepada kita. Saya ada satu lemari tudung, semua saya nak pakai. Walaupun saya tak pakai. Beli berkenan, tak pakai. Tetapi ketika beli, tak ada niat nak berniaga. Maka walaupun dua lemari sekalipun, tak wajib. Berbeza dengan kawannya lagi satu, dia pergi KL, pergi kawasan Masjid India, tengok tudung, murah, dia beli, hantar Singapura. Bazar nak dekat. Dia beli untuk niagakan. Maka dia beli untuk meniagakan tudung tersebut. Sekali bazar tak buka 2 tahun lalu. Tudung yang dia ada 2 tahun lalu masih ada kat rumah. Cukup haul, cukup nisab. Kena zakat tak? Jadi kita tengok, barang sama, niat berbeza. Maka kadang-kala jumlah yang sama wajib dizakatkan, senario yang lain tak wajib dizakatkan. Kerana apa? Perlu niat untuk diperniagakan. Begitu juga teman kita satu lagi yang ada jam, kita katakan, dia beli semata-mata untuk pakai. Satu lagi dia beli untuk collection, minat punya pasal. Semua tak wajib zakat. Pasal bukan untuk berniaga, minat saja. Berbeza dengan satu lagi orang, dia pergi Hong Kong, dia cari factory jam, dia import jam yang banyak-banyak untuk jual nanti kat pasar malam. Maka niat tadi penting. Jadi di sini penulis mengatakan syarat yang disebutkan oleh Imam Ibn Qudamah, barang tadi yang dia miliki, kedua dia beli niatnya untuk diperniagakan. Jika tidak ada niat demikian, maka dia tidak menjadi barang yang diniagakan meskipun baru berniat setelah perniagaan dijalankan. Sebab asal kedudukan sebuah barang adalah bukan untuk diniagakan. Sementara perniagaan bersifat kondisional berdasarkan keinginan para pemiliknya untuk dikelokai. Ustaz, saya beli tudung banyak. Pasal waktu tu saya ingat nak kasih kepada teman-teman lah. Tetapi COVID tutup. Negara tutup, tak dapat jumpa teman-teman. Tudung tu masih ada. Sekarang tengah nak bazar, alang-alang saya nak jual lah. Jadi persoalan, sekarang tudung ni saya dah simpan 2 tahun. Beli asalnya untuk kasih orang. Tetapi orang kita tak jadi kasih orang, finally kita nak jual. Kena zakat ke tidak? Tak kena zakat yang lalu. Kerana asal kita beli bukan untuk jual. Maka 2 tahun yang kita simpan tu bukan barangan jualan.
barangan yang kita nak pakai atau nak kasih orang. Jadi sekarang baru kita nak jual, kita tukar niat kita, jadi kita baru memilikinya, belum cukup setahun sekarang. Kita lihat nanti. Oleh yang demikian, status harta tidak mungkin akan berubah dengan sendirinya seperti dengan cara berniat untuk memperniagakannya. Hal ini sama halnya jika seseorang yang bermukim kemudian berniat untuk mengadakan perjalanan, maka dalam keadaan seperti ini orang itu belum dapat dikatakan melakukan perjalanan tanpa bermusafir terlebih dahulu. Jadi niat yang dia berubah tadi tak jadi kasih orang, sekarang dia niat nak jual pun belum buat lagi, belum jual lagi, tak kira. Jadi alang-alang nanti kita tak jadi kasih orang, bazar tahun ini aku nak jual lah. Jadi sekarang dah jatuhkan niat nak jual. Sekali bid bazar, tak dapat pula kedai. Tak jual lagi sampai setahun. Kena zakat tak? Tak kena zakat, pasal belum niaga lagi. Itu maksudnya. Jika seseorang membeli barangan untuk berniaga, senario yang lain, jika seseorang membeli barangan untuk berniaga, tetapi berniatkan untuk menjadikannya sebagai harta tetap dan tidak diniagakan, maka dia menjadi harta tetap dan tidak ada kewajipan ke atas dirinya untuk mengeluarkan zakat. Dia beli barang untuk berniaga. Dia beli jam, banyaklah jam dia beli. Aku nak jual. Dia dah beli, lepas sampai kat Singapura, cantik-cantik pula jam dia. Berkenan. Satu jam begini sampai itu nak jual. Sekarang harga kat luar pun banyak sangat in the market. Nak jual macam tak berbaloi lah. Nak untung pun tak seberapa. Lebih aku simpan. Walaupun niat asalnya dia nak jual, automatically dah jatuh syarat pertama, syarat kedua. Akan tetapi lepas tu dia berubah, tak jadi jual, maka itu bukan kira barang yang diperniagakan dah jadi barang miliknya. Barang milik kita yang kita beli untuk guna pakai, apa jua sekalipun, nescaya tidak diwajibkan membayar zakatnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu antara syarat nak identify barang kita ini qualify untuk is it zakatable or not zakatable. Faham ya? Maka daripada situ kita lihat apa juga barang-barang yang lain. Syaratnya barang tu milik kita. Syarat kedua, kita niatkan untuk jual. Niat bukan untuk jual, tak pakai. Kita beli kuih, banyak kuih. Niat nak makan hari raya, tak perlu zakat. Tapi kita beli banyak kuih. Niat nanti bazar saya nak supply. Automatik kena syarat kedua. Clear? Ada tak senario yang lain yang mungkin saya tak terfikir? Jadi daripada sini kita lihat ya, macam mana kita nak identify sesuatu zakat, barang tu kena dizakatkan ke tidak. Habis Ustaz, kalau kita berniaga, seperti mana kita katakan, saya berniaga, saya pergi rumah orang repair elektrik. Saya pergi rumah orang repair paip bocor. Saya urut. Itu perniagaan yang lain, perniagaan bersifat khidmat. Perniagaan bersifat khidmat akan kita bincangkan. Awak tak ada barang. Jadi barang awak adalah kepakaran. Jadi kepakaran itu awak berniaga dapat duit. Kena zakat ke tidak? Ini masuk kepada zakat harta kita. Akan kita bincangkan nanti. Baik. Jadi perbincangan kita telah kita memahami bahawasanya barang itu milik kita dan kita beli memang untuk kita jualkan. Masuk kena pada syarat pertama, kena syarat kedua, persoalan macam mana nak keluarkan zakat perniagaan. Bab seterusnya. Poin seterusnya. Penulis mengatakan, setiap orang yang memiliki barang perniagaan yang jumlahnya mencecah satu nisab dan telah berjalan dalam masa setahun, maka hendaklah dia menghitung harganya ketika akhir tahun dan mengeluarkan zakatnya sebanyak 1/40 daripada harta tersebut. Baik.
Sama ada seorang tadi yang beli tudung banyak, atau yang beli jam banyak, atau yang apa juga, satu kontainer kat China, satu kontainer daripada Thailand. Persoalan dua syarat tadi ditemui, kena zakat ke tidak. Nak jawab kena zakat ke tidak, tengok syarat zakat. Syarat zakat secara menyeluruh dua, cukup nisab, cukup haul. Barang-barang awak ini cukup nisab tak? Nisab tu berapa? Kita dah belajar sebelum ini, nilai barang itu mesti minimum 85 gram emas. 85 gram emas nisab. Kita tengok surat khabar, harga emas 85 gram, lebih kurang katakan $6,500. Contoh. Kalaulah barang-barang yang dia beli tadi, tudung ke, beg ke, total nilainya $4,000, maka tak cukup nisab, tak wajib bayar zakat. Tapi Ustaz, ni untuk meniaga. Walau untuk meniaga, tak wajib zakat kerana belum cukup nisab. Jadi barang-barang yang kita order, yang kawan lagi satu yang beli satu kontainer daripada Thailand, satu kontainer daripada China, nilai barang dia $30,000. Cukup nisab. Sampai Singapura. Kena zakat tak? Belum zakat. Cukup nisab, tunggu cukup haul. Satu kontainer daripada Thailand, satu kontainer daripada China, dia simpan kat warehouse dia selama setahun, baru dizakatkan. Berapa bayar zakat? 2.5%. Tetapi kontainer sampai semalam, daripada Thailand, daripada China, kontainer sampai, minggu depan dia buka kedai, 2 minggu semua sold out. Kena zakat tak? Tak kena zakat barang tersebut. Pasal barang itu dah habis. Barang yang kita kena zakat cukup nisab, cukup haul. Kita simpan selama setahun. Okay. Demikianlah cara yang seharusnya. Jadi berapa kita kena bayar zakat? 2.5%. 2.5% kita calculate times 2.5% lah. Atau satu lagi cara nak lihat 2.5% tu macam mana? Contoh saja. Kita ada beg, satu beg $1,000 cost price. Kita ada 40 beg, $1,000 setiap satu beg, $1,000. 40 beg. Kita simpan setahun. Kita ada 40 beg, berarti dah $40,000. Betul tak? 1,000, $40,000. Kita simpan setahun. Kena zakat tak? Kena zakat. Dua cara nak bayar zakat. Cara pertama, nilaikan $40,000 times 2.5%. 40,000 times 2.5. Berapa? $1,000. Keluarkan $1,000. Satu cara. Satu lagi cara adalah kita simpan. Setiap 40 beg, kita kena keluarkan satu beg, zakatkan satu beg. Kita ada 40 beg, keluarkan satu, zakatkan. Yang satu grup ni 40 beg, keluarkan satu, zakatkan. Keluarkan satu, zakatkan. Setiap 40 beg yang kita ada, kita kena keluarkan satu, kena tax satu beg. Satu beg tu 1,000. So technically begitulah. Jadi rate zakat adalah 1/40. Kita ada jam tangan, semua $10,000 jam tangan. Cukup nisab, cukup haul. Setiap 40 jam tangan, keluarkan satu, kasih orang. Keluarkan satu, kasih orang. Ini bahasa nak ringkaskan cerita lah. Jadi kita faham kaedahnya. Jadi satu jam tangan tu, kalau satu jam tangan bernilai $10,000, 40 jam tangan, 10,000 kali 40, susah kira. Satu jam tangan 1,000, 40,000. Jadi setiap 40,000 tu, keluarkan 1,000 zakat. Jadi taxnya adalah setiap 40 biji, kena tax 1 biji. Ya.
Namun zakat ada perkiraan zakat, ada asnaf zakat. Baik. Demikianlah cara yang harus dilakukan para peniaga terhadap barang perniagaan mereka setiap tahun. Perniagaan tersebut tidak hitung 1 tahun. Perniagaan tersebut tidak dihitung 1 tahun apabila jumlah yang dimilikinya tidak mencukupi 1 nisab. Jadi perlu cukup 1 nisab. Poin di bawah itu, Imam Malik berpendapat bahawasanya kiraan haul boleh dilakukan ke atas barangan yang tidak sampai hitungan nisab. Jika penghujung tahun ternyata barang tersebut mencapai hitungan nisab, maka si pemiliknya dikehendaki membayar zakat. Baik. Jadi, seandainya seorang peniaga memiliki barang perniagaan yang nilainya tidak cukup 1 nisab. Barang perniagaan tidak cukup 1 nisab berarti kurang daripada 85 gram emas. Rekaskan cerita, katakan 85 gram emas adalah $6,500. Contoh. Kalau barang yang dia miliki, tempat warehouse dia, tempat kedai dia, tempat apa, kurang daripada $6,500, it's not zakatable. Kemudian, jika seandainya seorang peniaga memiliki barang perniagaan yang nilainya tidak cukup 1 nisab, kemudian masa berlalu dan barang tetap seperti adanya, lalu nilainya bertambah disebabkan putaran perniagaannya atau harganya naik hingga sampai 1 nisab atau dijual dengan harga senisab atau memperoleh barang lain atau wang hingga dengan itu mencapai hitungan senisab, maka dalam keadaan sebegini hitungan tahun baru dimulakan sejak mencukupi 1 nisab. Bukan daripada waktu-waktu yang sebelumnya. Maksudnya kalau nilainya kurang daripada 1 nisab, kita bawa masuk import barang lah. Januari, kurang daripada 1 nisab. Kurang daripada 6,500. Kita simpan sampai March, April. Kemudian Mei kita bawa masuk lagi 1 kontainer. Kerana sekarang ni baru cukup 1 nisab. Maka kiraan dia adalah daripada Mei. Pasal yang tadi sebelum tu belum 1 nisab. Sama juga perkiraan macam zakat harta kita. Kemudian apabila barang dagangan berkurangan sepanjang perjalanan tahun hingga tidak mencukupi nisab, sedangkan hitungan awal dan akhir tahun sudah mencukupi, maka menurut Imam Abu Hanifah, perhitungan tahun tidaklah terputus kerana dia memerlukan pengetahuan harga pada setiap waktu bagi mengenal pasti cukupnya nisab dan keadaan seumpama ini sukar untuk dikenal pasti. Menurut mazhab Hambali, jika jumlah perdagangan berkurangan sepanjang perjalanan tahun, kemudian dia bertambah hingga cukup 1 nisab, maka hitungan tahun mesti diperbarui semula kerana dia terputus disebabkan kekurangan nisab tadi. Demikianlah perbincangan tentang zakat perniagaan. Maka dengan ini dapat kita memahami apa juga perniagaan, kena lihat nisab dan haul. Masuk kepada persoalan-persoalan kontemporari di mana kita jual tudung tempat social media, kita jual kuih, kita jual lauk pauk, kita jual kuih tat, kita jual apa jua. Persoalan, kena bayar zakat, wajib zakat ke tidak? Kita lihat nisab dan haul. Yang awak beli tudung, cukup nisab tak? Saya beli berapa je Ustaz? Tak cukup nisab, maka tak wajib zakat. Tapi satu lagi, dia beli banyak. Cukup nisab tak? Ya, cukup nisab. Berarti lebih daripada nilai $6,500. Saya beli $10,000 worth of tudung. Awak beli, awak simpan ke awak terus jual? Terus saya jual. Jual sikit. Beli Januari sampai April habis semua. Berarti sampai April habis. Barang tadi awak cukup nisab, tapi cukup haul tak? Tak cukup haul, barang dah habis. Maka barang-barang tadi tak perlu dizakatkan. Yang wajib dizakatkan adalah barang tadi kita ada dan kita simpan selama setahun, maka barang tadi baru diwajibkan. Yang saya jual kuih macam mana? Yang awak jual kuih tak ada simpan setahun. Kecuali awak beli kuih tat daripada Indonesia yang validity 2 tahun, simpan 1 kontainer, simpan kat warehouse, cukup nisab, cukup haul, wajib zakat.
Tapi tahun lalu saya beli 3 kontainer. Datang Ramadan jual habis semua. Wajib zakat tak? Tak wajib zakat. Ustaz, kalau begitu, saya beli 10 kontainer barang perniagaan sampai Singapura bulan Januari. Jual sampai Mac habis semua 10 kontainer. Wajib zakat tak? Tak wajib zakat. Kalau gitu, kalau demikian, kita tak payah, para peniaga tak wajib zakat langsung lah. Pasal barang tersebut semua dah dijual. Kemudian Mac masuk lagi 10 kontainer. Ogos, September habis jual. Dia kaya tetapi tak wajib zakat. Di mana keadilan? Di sini kita kena faham. Kita kena faham betul-betul. Kerana apa? Yang kita bincangkan adalah, adakah barang itu dizakatkan? Memandangkan barang tadi tak cukup haul setahun, the physical item tak wajib zakat. Tetapi hasil perniagaan awak ada keuntungan. 10 kontainer masuk, selepas jual dapat $100,000. 10 kontainer masuk lagi, selepas jual dapat untung $100,000. Masuk lagi untung $100,000. End of the year, awaknya keuntungan $500,000. Yang $500,000 ni, cukup haul tak? Cukup haul, cukup nisab dah lah. Cukup haul simpan setahun, maka awak wajib kena bayar zakat harta. Jadi kita jangan ingat tak wajib bayar zakat pasal tak cukup nisab kau. Yang kita sedang kupaskan adalah ainul barang tersebut, barangnya tadi. Mengenai barangnya ini, kita buka satu lagi senario. Senario yang kita faham, orang yang buat masuk 10 kontainer, barang semua habis, dia jual, barang tadi tak wajib zakat, ya, tapi hasil keuntungan dia wajib bayar zakat harta. Clear. Satu lagi senario, seorang dia beli, buka kedai roncit. Semua barang dia dah beli, dah bayar cash. Jadi ketika dia buka Januari kedainya tadi, sampai Disember, keluar masuk barang. Barang dah habis, dia masuk jual beli lagi. Sampai Disember, stock taking, kicap berapa botol, mayonis berapa botol, butter berapa botol, tomato sauce berapa botol, total, harta barang dia dalam kedai bernilai $20,000. Jadi $20,000 ni, zakat perniagaan yang dia kena bayar tadi adalah $20,000, 2.5%. Dia kena bayar zakat hartanya, zakat barang yang dia jual. Jadi kalau kita lihat, yang kita katakan, ada ulama mengatakan adanya zakat perniagaan, ada ulama mengatakan tak adanya zakat perniagaan atau sebagainya. Ianya adalah sama ada kita tengok daripada angle kiri atau kita nak tengok daripada angle kanan. Angle kiri yang kita katakan, awak kena bayar zakat barang-barang ni, pasal ni barang perniagaan. Kalau kita nak tengok angle kat situ, kita kata, hakikatnya barang-barang ini adalah barang-barang duit awak. Jadi instead of duit, ianya adalah nilai duit yang awak telah beli barang untuk diperniagakan. So this is still you punya, it belongs to you. Nescaya awak kena zakat. Cuma bezanya, barang-barang yang belongs to you, yang ada kat rumah, tak wajib zakat. Beras lah, tomato lah, apa saja barang-barang perkakas rumah yang ada kat rumah, tak wajib zakat pasal kita nak pakai. Tapi barang-barang ini yang kita perniagakan, maka dia tu wajib dizakatkan. Itu sebahagian daripada harta kita. Selain daripada barang-barang ini yang kita perniagakan, saya ada stok $20,000. Tetapi kita punya keuntungan $100,000. Januari $100,000, Februari $100,000, Mac $100,000, sampai Disember $1.2 million. Ketika stock take, barang kat kedai $20,000. Macam nak kira zakat? Okay. Harta awak $1.2 million kena zakat.
Barang perniagaan is part of awak punya harta juga. Tetap yang belum dijual, maka kira ni semua 20,000. Jadi 1.2 million plus 20,000 barang-barang kita. Cuma sebelum kan kita bayar zakat untuk orang yang meniaga, kita kena tengok. Saya ada 20,000. Saya ada 1.2 million. Pasal every month 100,000, 1.2 million. Tetapi daripada 1.2 million plus 20,000 ini ada hutang. Ada orang ambil dulu bayar kemudian. Jadi persoalan kita ada list of debtors yang akan bayar sebulan sekali. Jadi kat sini 20,000, duit dalam bank 1.2 million bersama A, B, C, D, E, F, G, total 100,000. Jadi yang bersama orang yang belum bayar, dia akan bayar end of the month nanti, adalah harta kita juga. Kena masuk jadi 1.2 plus 100,000. Yang duit itu tak ada pada kita, berada pada orang lain. Cuma zakat kira juga, sebelum kita bayar zakat ini, kita boleh tolak expenditures. Expenditures, tolak transportation, tolak sewa office, sewa kedai, sewa semua tolak. Untung bersih plus balance stock baru dizakatkan. Dengan ini, majoriti mereka yang jual online, jual kuih, jual rendang, lontong, epok-epok, tak wajib zakat. Alhamdulillah. Habis kalau saya kira demikian, saya jual ni semua tak wajib zakat, saya langsung tak perlu bayar zakat perniagaan, Ustaz. Dari segi kewajipan, wajib, rukun, fardu, tak wajib. Tetapi digalakkan. Digalakkan secara umum kepada semua. Bukan hanya kepada mereka-mereka yang meniaga, kita ni yang duit kat dalam bank cuma $6,000, $10,000, naik turun, tak cukup nisab, tak cukup haul. Kalau dapat, tetap kita istiqomahkan. Kalau mampu, keluarkan 2.5% juga. 1/40. Kita ada setiap 40 macam tadi, kita keluarkan 1. Kita ada $1,000 piece, 40 pieces of $1,000. Setiap 40th piece, campak 1, keluarkan. You are not supposed to be here. You are supposed to be out. 2.5%. Berdasarkan dalil, walaupun tak cukup nisab, tak cukup haul, Allah Ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Dan daripada sebahagian rezeki yang kami kurniakan mereka, mereka berinfak. Jadi, bab zakat, seringkali kita katakan kena cukup nisab, kena cukup haul. Tetapi kalau tak cukup nisab, tak cukup haul, kita tetap digalakkan keluarkan sebahagian rezeki yang kita dapat sebagai infak fi sabilillah wa mimma razaqnahum yunfikun. Nescaya mereka-mereka yang dapat gaji bulanan, Ustaz tak cukup nisab, tak cukup haul, afdalnya setiap $40 keluarkan $1. Setiap $40 keluarkan $1. Setiap $400 keluarkan $10. Setiap gaji $4,000 keluarkan $100. 1/40 untuk fi sabilillah. Itu adalah lebih baik. Maka walaupun kita tak qualify, tak diwajibkan zakat, tetapi beriman kepada ayat Quran, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan daripada sebagian rezeki yang kami kurniakan kepada mereka, mereka berinfak. Wallahu a'lam bissawab. Demikianlah para jemaah yang dirahmati Allah, apa yang dapat kita kupas hari ini. Maka begitu juga perbincangan kita yang kita katakan, Ustaz, saya tak ada barang-barangan yang saya jual, saya cuma datang, saya meniaga, bisnes saya repair elektrik, repair paip bocor. Jadi awak tak ada barang-barangan. Dapat gaji, datang repair, kita charge $100 sana, $400 sini. Ini adalah harta kita. Maka kita cukup tahun, kita bayar zakat harta. Kita tak bayar zakat perniagaan pasti. Perniagaan kita, zakat perniagaan kita adalah termasuk dalam harta-harta kita yang lain.
Apa juga perniagaan, sama taxi driver ke, Grab ke, atau apa juga tukang urut ke, tukang bekam ke, tukang apa sekalipun, daripada perniagaan tersebut dia dapat duit, maka kumpulkan bersama harta-hartanya yang lain, maka kira sebagai zakat hartanya tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ada persoalan? Kalau jadi kita kena tengok keuntungannya. Jadi keuntungan perniagaan ni tadi dia dapat 1 point okey, balik kalau nak kira sebagai harta tadi cukup nisab, cukup haul. Cukup Januari tadi apabila dapat 10,000 dah cukup nisab. Tetapi belum cukup haul 100 apa 1 tahun 10,000 tadi. Jadi kita kena kira lah berdasarkan harta kita, berapakah nilai harta kita, sama seperti zakat harta yang kita kira, paling rendah berapa, paling tinggi berapa setahun tersebut, kita ambil yang paling rendah, yang ada nilai yang konsisten, insya-Allah. Tentang perniagaan, ada sebagian ulama menilaikannya, jadi kita lihat setiap perniagaan dia ada financial year. Jadi financial year kita katakan untuk mudahkan kira Januari ke Disember. Jadi Januari ke Disember berapakah nilai yang kita ada? Jadi kita boleh kirakan berdasarkan financial year sedemikian. Saya tak faham. Bulan 11? Bulan 11, bulan 12 belum cukup setahun, betul. Jadi kalau dia ada 10,000, kemudian baiklah, kita buat satu case tadi lah. Okay? Satu orang ni dia berniaga. Januari 10,000, Februari 10,000, 10,000 sampai setahun. Sampai setahun berapa? 1.2 million. Bukan. 120,000. 120,000. Kemudian barang-barang perkakas dia adalah 20,000. Jadi ketika nak bayar zakat tu, barang-barang perkakas kena bayar 20,000, stok yang dia ada, dia perlu dizakatkan. Kemudian mengenai hartanya tadi, kerana dia telah ada harta tadi 10,000, 10,000, 10,000, 10,000 tadi. Jadi persoalan nak bayar ikut perkiraan zakat kita berarti 10,000 yang dah 1 year. Tetapi kalau ikut istilah sebagian ulama yang mengatakan wajib bayar zakat perniagaan, ini dikira sebagai perniagaannya, maka end of the year the close account adalah 120,000. 120,000 adalah 1 year punya account, keuntungan 1 year account. Maka dia boleh bayar 120,000 2.5% tadi. Wallahu a'lam. Asalnya ulama seringkali menetapkan perkiraan itu setahun, dan setahun dalam Islam adalah setahun Hijriah. Namun kalau kita nak tetapkan setahun Hijriah dari segi practicality kadang-kadang agak sukar, terutama sekali mereka-mereka yang buat bisnes. Jadi kita boleh ikut Masihi. Masihi berarti daripada Januari sampai Disember. Cuma take into consideration tahun Masihi setiap tahun berkurangan lebih kurang 11 hari. Kalau tahun Masihi 300, maksudnya tahun Hijrah, berkurangan 11 hari. Kalau tahun Masihi 365 hari setahun, tahun Hijrah adalah 354 tahun, 354 hari dalam setahun. Jadi every 1 year, tahun Hijrah kurang 11 hari. Jadi take into consideration ketika bayar zakat. Cuma untuk memudahkan financial year, boleh tak kita ikut Masihi? Diperbolehkan. Cuma mungkin kalau kita nak bayar lebih sedikit, for the 11 days. Kita boleh prorate 11 days untuk memudahkan close account. Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan yang lain? Silakan. Kuat sikit. Tak dengar? Mereka-mereka yang memberi konsultansi. Mereka-mereka yang memberi konsultansi hukumnya sama seperti mereka-mereka yang datang rumah orang, betulkan repair elektrik, betulkan repair
pipe, dia beri konsultansi dari segi kemahiran dia. Jadi khidmat sedemikian, apa juga bisnes yang diberikan khidmat, perkiraan keuntungan tadi berdasarkan keuntungan harta, dia bayar zakat harta. Konsultansinya kadang-kadang satu konsultansi sampai ribuan dolar berdasarkan zakat harta juga. Begitu juga property agent dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ya saya. Hasil pendapatannya, hasil pendapatan tu adalah hartanya lah, dia akan bayar zakat harta. Baik, mengenai harta seseorang yang kaya, dia ada 10 kondo, 10 landed properties yang dia sewakan orang. Jadi mengenai perkara tersebut, bagaimana membayar zakatnya? Zakatnya adalah berdasarkan keuntungan daripada hasil sewa tadi. Rumahnya tadi insya-Allah tak perlu dizakatkan. Okay, jadi rumahnya tadi tak perlu dizakatkan, yang dizakatkan seperti mana telah kita kupaskan pertemuan kita yang lalu, sewa. Sewa rumahnya adalah income. So total income, dia bayar zakat daripada total income-nya tadi. Itu satu. Mengenai mereka-mereka yang ada property, ada shares. Mengenai orang-orang yang ada shares, ada dua pendapat para ulama tentang mengenai shares tadi. Secara umum, jadi kita lihat dia begini. Secara umum, asalnya share tu sebenarnya, apa dia sebenarnya? Share itu adalah kita beli share daripada syarikat tertentu. Ada syarikat A, kita beli share. Mungkin kita own 0.1% of the whole company. Kita own sekian percentage of the company di mana kita beli share daripada syarikat tersebut. Cuma apabila kita katakan mengenai zakat, syarat zakat, kita kena memiliki pemilikan penuh. Itu satu. Kedua, yang wajib zakat adalah orang Islam. Orang bukan Islam tak wajib zakat. Jadi syarikat-syarikat yang kadang-kadang kita beli share tu tak dimiliki oleh orang Islam dan sebagainya. Jadi ini semua adalah pertikaian sebagian ulama dalam menetapkan adakah wajib kita bayar zakat shares, dan kalau wajib macam mana nak mengira zakat shares tadi. Dan sebelum kita katakan kita beli share tadi, persoalannya adalah syarikat yang kita nak beli share juga, kita kena pastikan syarikat itu adalah syarikat menjalankan perniagaan yang halal. Syarikat yang menjalankan perniagaan yang tak halal, haram bagi kita membeli share syarikat tersebut. Kerana share itu berarti kita ada saham. Kita sebahagian daripada owner of that syarikat, walaupun persentasenya sedikit. Jadi sebagian ulama mengatakan kita kena kira sebagian owner saham kita tadi, kemudian nak untung syarikatnya keuntungan minus berapa persen, 2.5% of that. Jadi perkiraannya agak sulit. Ada pendapat kedua, mereka lihat syarikat share yang kita miliki ni dah jadi seperti komoditi. Jadi share yang kita miliki sekian share ni nilainya berapa. Jadi nilai share ni seolah-olah dikira sama seperti barang yang di kedai. Jadi nilai share ni berapa nilainya tadi? Katakan nilainya $20,000. Jadi kalau nilainya $20,000, kita simpan selama setahun, kita bayar 2.5% of that nilai untuk memudahkan perkiraan shares. Ada yang mengira dia sebagai satu nilai lah, berapa nilai share tersebut. Sebab kalau kita nak kira kembali kepada share company A keuntungannya berapa, kemudian very detail, agak sukar. Jadi kita lihat nilai share ni, dan kerana share ni boleh dijual beli. Hari ni kita own this share worth 20,000, kemudian kita jual this share at 25,000 ataupun at
18,000. Jadi benda ni telah boleh dijual belikan. Jadi kita lihat kepada nilai dan kita bayarkan zakat berdasarkan nilai tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan yang lain? Kalau ada, insya-Allah kita sambung lagi perbincangan kita. Sebelum kita minggu depan kita akan masuk mengenai zakat tanam tanaman dan buah-buahan. Di Singapura tak ada tanam tanaman, tak ada buah-buahan, tak ada kebun. Tapi barang siapa ada soalan yang lain, meneruskan perbincangan kita tentang zakat perniagaan, kerana mungkin ada perniagaan-perniagaan yang saya tak terfikirlah. Ada pelik-pelik atau sebagainya, boleh kita buat sebagai case study. Dan kita lihat macam mana perkiraan zakat mengikut konteks hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah para jemaah, memenangkan masa, sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.